Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar kelas 5 bijaksana yang cikgu kasihi. Okay, pada hari ini kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran yang seterusnya. Okay, apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Okay, iaitu untuk memenuhi standard pembelajaran 5.5.3. Iaitu menerangkan urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Kemudian kalau sempat nanti kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang keempat, iaitu memerihalkan komponen dalam minyak sawit. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kita lihat seterusnya urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Okey, baik. So secara asasnya ada 3 langkah ataupun 3 urutan yang utama dalam proses pengekstrakan minyak sawit. Yang pertama pensterilan, kemudian yang kedua penanggalan, yang ketiga pencernaan. Kemudian nanti pencernaan itu terbahagi kepada 2. Kerana apa? Sebab dalam pembelajaran yang sebelum ini kita dah belajar dalam bahagian buah kelapa sawit itu ada 2 bahagian yang utama yang dapat menghasilkan minyak, iaitu sabut dan isi rong. Sabut dan isi rong, kedua-dua bahagian ini menghasilkan minyak dalam kuantiti dan kualiti yang berbeza. Baik. So kita lihat urutan proses yang pertama, iaitu pensterilan. So ini adalah langkah yang pertama dalam proses pengekstrakan kelapa sawit. So apa yang dibuat dalam proses pensterilan ini adalah buah kelapa sawit ini disteril, disteril dengan 2 syarat, iaitu steam yang bertekanan tinggi dan pada suhu yang tinggi. So kenapa mesti tekanan tinggi dan suhu yang tinggi? Ini adalah langkah untuk memastikan mikroorganisma daripada tandan kelapa sawit itu benar-benar musnah. So kalau kita lihat kat sini ada 2 mikroorganisma yang kita nak musnahkan, iaitu yang pertama bakteria dan fungi. So kedua-dua ini dapat merosakkan kualiti buah kelapa sawit. Kemudian selain itu, proses pensterilan ini juga dapat membantu untuk memudahkan pemisahan buah sawit itu daripada dia punya tandan. Itu yang pertama, proses pensterilan. Seterusnya kita akan pergi kepada proses yang kedua, iaitu proses penanggalan. Proses yang kedua adalah proses penanggalan. Dalam proses penanggalan ini, apa yang berlaku adalah buah sawit itu dileraikan daripada tandan dengan menggunakan alat khas yang kita sebut dia sebagai mesin penanggal. Sebab itu sesuai dengan nama langkah tersebut, iaitu proses penanggalan. Kemudian step ataupun langkah yang ketiga dalam proses pengekstrakan sawit adalah pencernaan. Pencernaan. So apa yang berlaku dalam proses pencernaan, buah kelapa sawit tadi dipanaskan semula pada suhu yang tinggi. Dipanaskan semula pada suhu yang tinggi, kemudian dikacau. Dengan batang pemutar untuk mengasingkan sabut daripada tempurungnya. So kita tahu buah kelapa sawit, biji kelapa sawit tu dia ada bahagian sabut. Yang tengah-tengah ini dia punya isi rong. Kita ada kat sini dia punya tempurung. So kita nak pisahkan sabut daripada tempurungnya. Yang mengandungi isi rong, kemudiannya diproses secara berasingan. Kemudian kita lihat satu persatu dalam proses pencernaan sabut dahulu. So sabut ni, apa yang kita nak dapat daripada sabut adalah kita nak dapatkan minyak sawit. Minyak sawit. Daripada sabut tu ingat kita dapat minyak sawit. So sabut itu akan diperah, diperah dengan penekan hidrolik ataupun skru untuk mengeluarkan PO. PO tu apa? Palm oil, minyak sawit. Kemudian setelah sabut itu diperah,
okey, akan dibawa kepada step yang seterusnya ataupun langkah yang seterusnya, iaitu penurasan. Apa yang berlaku dalam proses penurasan, gentian sabut itu diasingkan, okey, diasingkan daripada minyak sawit, okey, daripada palm oil tu. Okey, sabut tu dipisahkan daripada minyak dia. Kita nak dapatkan minyak tu sahaja. Okey, kemudian bila kita dah dapat minyak tu, apa yang kita buat adalah kita nak dapatkan minyak yang tulen, original punya minyak. Sebab apa? Kalau kita bila proses pengasingan tu berlaku, kita akan dapat minyak yang warnanya, kalau warna di warna putih, kalau warna satu cecair tu di warna putih, yang ini dia akan dapat warna oranye macam ada susu. Okay, dia tak dapat clear solution macam minyak yang kita dah guna tu. Okay, so dalam proses penulinan, apa yang dibuat, steam dialirkan melalui palm oil ataupun minyak sawit untuk menghilangkan bau, menyingkirkan asid yang menyebabkan PO menjadi masam. Okay, kemudian minyak tersebut, PO ataupun palm oil itu akan melalui karbon yang diaktifkan untuk melunturkan warnanya. Ini yang cikgu kata tadi, daripada kita dapat satu larutan warna oranye, okey, kita akan dapat satu lagi larutan warna oranye yang warnanya clear macam minyak masak yang kita gunakan. Okey. So ini adalah proses pencernaan bahagian sabut pada buah kelapa sawit. Okey, kemudian kita lihat pula pencernaan untuk bahagian isi rong. Okey. Isi rong ni kita sebut dia sebagai PKO, palm oil kernel. Okey, isi rong pengekstrakan minyak isi rong sawit ataupun kita sebut dia PKO. Ni ada dia punya istilah, palm kernel oil. Okey, minyak isi rong sawit. Okey, so itu istilah dia, PKO, palm kernel oil. Okey. So palm kernel oil PKO ini ada pada bahagian isi rong. Okey, so bahagian isi rong ini pula disalut oleh tempurung. Okey. So apa yang dibuat? Tempurung ini akan dikukus. Okey, dikukus. So kita faham bila dikukus pada tekanan tinggi dia menghasilkan wap pada suhu yang tinggilah. Kemudian isi rong tu diasingkan daripada tempurung dia. Okey, kemudian isi rong itu dikeringkan dan diekstrak dengan penekan hidrolik ataupun skru. Okey, kemudian apa yang berlaku? Hasil daripada pengekstrakan tadi akan dibawa kepada proses penurasan, di mana isi rong tu diasingkan daripada PKO. Okey, isi rong tadi akan diasingkan daripada minyak isi rong. Okey, so kita dapat minyak isi rong yang tulen lah. Okey, so itu adalah proses pencernaan bahagian pada buah kelapa sawit, iaitu bahagian sabut dan bahagian isi rong. Okey. Okey, selesai untuk urutan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri. Okey. So kalau kat rumah pelajar-pelajar boleh cuba juga. Apa yang boleh pelajar buat, ambil 2-3 biji kelapa sawit tu. Okey, kemudian kita didihkan. Okey, didihkan sampai biji kelapa sawit tu lembut. Kemudian apa yang kita buat? Kita potong bahagian sabut tersebut. Okey, dan kita tumbuk. Kemudian boleh kita guna tapis ataupun ambil mana-mana kain untuk kita perah dan dapatkan minyak ataupun ekstrak minyak tu. Okey, cumanya di situ kita tak dapatlah minyak sawit yang tulen sebab kita tak ada bahan untuk menghilangkan warna asal minyak sawit itu kepada warna yang lebih cerah. Okey, lebih clear ataupun lebih apa kita kata? Lebih clear lah. Okey. So di rumah boleh juga kita dah jalankan dia. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat apakah komponen dalam minyak sawit. Okey. So komponen utama dalam minyak sawit kita ada dua. Okey, yang pertama gliserol dan yang kedua adalah asid lemak. So ini dua komponen utama dalam minyak kelapa sawit. Okey, so kita lihat perbandingan antara komposisi komposisi lemak dalam
minyak sawit dan kita nak bandingkan dia dengan minyak sayuran yang lain. Okey, so apa minyak sayuran yang lain yang kita ada? Kita ada minyak kelapa, okey, kemudian kita ada minyak jagung, okey, kita ada minyak zaitun, okey, kemudian minyak sawit, kita ada minyak daripada sabut ataupun kita sebut dia minyak sawit lah. Kemudian kita ada minyak isi rong sawit daripada isi rong, bahagian yang tengah-tengah sawit tadi. Okey, kemudian kita ada minyak kacang, kita ada minyak bijan dan kita ada minyak kacang soya. Okey. So yang pertama kita tengok nisbah lemak tak tepu dan lemak tepu dia. Okey. Lemak tak tepu dan lemak tepu. Untuk minyak sawit nilainya sangat kecil lah. Okey, sangat rendah. Okey, berbanding dengan minyak-minyak yang lain. Okay. Sebab tu kita kata minyak sawit ni adalah antara minyak yang bagus untuk kesihatan. Okay. Sebab kurangnya kandungan kolesterol dalam minyak sawit. Okay. Okay. Seterusnya kita lihat sifat kimia bagi minyak sawit. Okay. Sifat kimia bagi minyak sawit. Okay. Yang pertama, proses pengoksidaan. Okay. Proses pengoksidaan minyak sawit berlaku apabila minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas, dan proses ini menghasilkan radikal bebas. Okey, dan sebatian yang berbahaya kepada kesihatan manusia. So bila kita cerita tentang radikal bebas, so dia adalah bahan yang berbahaya kepada kesihatan manusia lah. Okay, sifat kimia yang kedua dari segi hidrolisis dia. Okay, hidrolisis berlaku dalam minyak sawit apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air. Okay, dalam proses itu tindak balas antara minyak sawit dengan air menghasilkan gliserol dan asid lemak. Okay, kemudian untuk sifat kimia yang ketiga iaitu pengesteran. Okay, berlaku apabila molekul asid lemak dalam minyak sawit bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester ataupun lebih khusus lagi metil ester, iaitu biodiesel minyak sawit. Okey. Kemudian kita lihat proses pengemulsian minyak sawit. Okey. Proses pengemulsian minyak sawit. Okey, kita nak pergi kepada objektif pembelajaran yang terakhir dah ni. Okey, pengemulsian minyak sawit. Okey, merupakan proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Okey, tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah permukaan minyak. Okey. So bagaimana dia berlaku? Okey, jus hempedu adalah pengemulsian minyak sawit oleh jus hempedu adalah seperti dalam video sebelah kanan. Okey. So kita boleh lihat ni nanti. Okey, kemudian kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Okey, kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Okey, yang ini kita akan sambung pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey. So untuk itu selesai sudah sesi pembelajaran untuk kali ini. Okay, sekiranya ada persoalan berkaitan dengan penerangan cikgu, okay, boleh tanya di grup WhatsApp kita lah. Okay. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.